Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Khalid akhirnya menyeret Rafidah ke mahkamah berkait dengan saman fitnah. Pengurusan kes diadakan pada 29 Oktober ini. Ada netizen yang gembira, ada juga netizen yang sedih, ada juga netizen kata, silalah Rafidah jawab saman ini. Dan sebenarnya Rafidah nih di dalam masalah yang besar. Ada satu saman lagi yang beliau sedang hadapi yang bernilai lebih 200.000 ringgit. Kali ini pula beliau kini berdepan lagi satu lagi saman ataupun kes di mahkamah. Dan ramai yang berharap supaya Khalid jangan layan kalau tiba-tiba ada permohonan maaf daripada Rafidah. Tapi itulah, ramai sudah orang yang selepas menang ataupun dalam perbicaraan mereka mohon maaf dan selesailah kes saman tersebut. Itu sebabnya kata netizen, ramai orang yang terus-menerus melakukan fitnah dalam kalangan ahli politik. Pengerusi Amanah Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad mengesahkan mahkamah menetapkan tarikh pengurusan kes saman fitnahnya terhadap personaliti media sosial Rafidah Ibrahim pada 29 Oktober ini. Kata Khalid, saya saman dia kerana mendakwa saya nak hapuskan Rizab Melayu. Sekarang kita mau lihat apakah bukti yang dia ada untuk menyokong tuduhan itu. Katanya pada sidang media di restoran Line Clear Kampung Baru hari ini. Khalid turut berkata, pada 29 Ogos lalu, pihaknya hampir mendapat penghakiman terus kerana Rafidah tidak hadir ke mahkamah. Namun menurutnya, Rafidah pada saat akhir hadir bersama peguam dan memohon diberi peluang membela diri. Mahkamah kemudian mengarahkan pihak Rafidah memfailkan pembelaan selewat-lewatnya 13 Oktober, manakala jawapan Khalid perlu dikemukakan pada atau sebelum 28 Oktober katanya. Khalid menegaskan keyakinannya kes tersebut akan dibicarakan, sekaligus membuktikan dakwaan Rafidah hanyalah cubaan meraih perhatian di media sosial. Dia buat dakwaan sensasi hanya untuk mendapatkan viewers di aplikasi TikTok, kata Khalid. Sekarang biarlah mahkamah tentukan. Kita akan buktikan kepada dunia bahawa dia berbohong, tegasnya. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu sebelum ini menuntut Rafidah memohon maaf atau berdepan tindakan saman berhubung dakwaan kononnya dia berniat memansuhkan lembaga pentadbiran Malay Agricultural Settlement MAS serta mahu menghapuskan Rizab Melayu bukan sahaja di Kampung Sungai Baru, malah di seluruh Kampung Baru. Pada sidang media 21 April 2025, Khalid menegaskan langkah saman terpaksa diambil kerana dakwaan Rafidah merupakan tuduhan liar dan tidak bertanggungjawab. Kes saman itu turut dikaitkan dengan polemik rang Undang-Undang Pembaharuan Semula Bandar PSB atau lebih dikenali sebagai RUU URA yang menjadi isu hangat terutama ketika pengusiran di Kampung Sungai Baru. Khalid menegaskan RUU PSB tidak bertujuan mengusir penduduk asal atau menjejaskan pemilikan orang Melayu. Sebaliknya untuk memperbaharui kawasan lama agar lebih selesa didiami. Namun Rafidah didakwa cuba membina naratif bahawa undang-undang itu bakal menghapuskan hak orang Melayu di Kuala Lumpur. Dakwanya disifatkan Khalid sebagai tidak benar. Ini isu yang diputar belit. Hakikatnya RUU ini menyasarkan bangunan lama yang tidak lagi sesuai didiami atau diduduki, bukan soal kaum. Tetapi ada pihak yang sengaja memainkan isu kaum untuk menimbulkan kebimbangan, katanya lagi. Purple Mouse kata seret dia Khalid hingga bankrupt atau duduk dalam penjara. Sekian dulu, bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB
149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, quality hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang mencadangkan supaya Haji Jinur letak jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah. Ada juga yang mencadangkan supaya Haji Jinur segera bubarkan saja Dewan Undangan Negeri Sabah. Karena antara penyelesaian terbaik di dalam kemelut politik Sabah, terutamanya berkaitan dengan tuduhan-tuduhan rasuah membabitkan perlumbungan dan juga mineral, satu saja cara yang perlu dibuat kata mereka ialah cepat bubarkan saja Dewan Undangan Negeri dan atau letak jawatan, kata netizen. Saya kurang setuju kalau Haji J letak jawatan. Kalau Haji J letak jawatan, negeri Sabah akan lebih porak-poranda politiknya. Kalau Haji Jinur tidak lagi sebagai Ketua Menteri Sabah atau tiba-tiba letak jawatan, maka politik Sabah akan lebih tidak stabil. Jadi pilihan yang lebih baik, lebih tepat buat masa ini ialah Haji Jinur membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah pada kadar yang segera. Hal ini bagi meredakan suasana, meredakan keadaan. Tetapi jika dilihat pada waktu ini, musuh politik JRS khususnya mempunyai peluru untuk menembak JRS pada waktu ini. Antara pelurunya ialah ketidakstabilan dalam JRS itu sendiri. Apabila Partista dan SCPP telah pun keluar daripada gabungan itu, tentunya ini akan digunakan sebagai satu peluru bagi menyerang kepimpinan Haji Jinur. Selain daripada itu, peluru yang boleh digunakan oleh musuh JRS juga ialah tentang rasuah membabitkan Albert T dan beberapa orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, tetapi keluarnya Jeffrey Kittingan SCPP daripada parti ataupun gabungan JRS juga menjadi satu hikmah kebaikan kepada JRS, kerana mereka tidak perlu lagi menanggung liability akibat daripada keterlibatan dakwaan kononnya Jeffrey Kittingan dan pembantunya telah menerima rasuah. Jadi apabila tiada lagi Jeffrey Kittingan di dalam parti Gabungan Rakyat Sabah, maka satu lagi beban, satu lagi liability terhadap JRS telah pun dapat diatasi. Bagaimana pula pendapat anda? Mana yang lebih penting? Kukuhkan dulu keadaan atau bubarlah sekarang? Dan apa nasib kepada Partista dan SCPP? Ada yang menjangkakan SCPP mungkin akan kehilangan kuasa, kerana SCPP seperti yang diketahui tidaklah mempunyai kekuatan yang lebih bagus, kata netizen. Ada juga yang menjangkakan STA mungkin akan mendapat laba kerana mereka tidak perlu lagi bekerja sama dengan parti daripada Semenanjung Malaysia. Oleh sebab itulah, ada yang menjangkakan menganggap tindakan STA dan SCPP keluar daripada parti JRS, gabungan JRS, satu tindakan yang tepat. Tapi menjadi persoalan sekarang ialah kemana hala tuju mereka? Kekalkah STA dan SCPP sebagai parti solo dalam PRN Sabah, atau mereka akan kembali semula bersama dengan Perikatan Nasional? Tinggalkan komen anda.